العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Berbahagia Tuan Imam, tuan-tuan sekalian, insya-Allah hari ini hari itu kita dah habis kitab yang kita putus state, muka surat 191 habis. Sekarang kita akan masuk muka surat 192. Di dalam kitab baru ni ada lebih kurang 71 hadis daripada muka surat 192, insya-Allah akan berakhir pada muka surat 304. Maka habislah jilid ketiga ini, insya-Allah. Sebelum itu, mari kita baca dulu sedikit zikir La ilaha illallah. Ikut tuan-tuan, ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u ذا الجد
minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu di antara kita baca 3 zikir, di antara zikir-zikir yang dituntut kita baca sebelum matahari naik pagi-pagi. Ada 10 zikir yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kita baca tak sat ni 3, ada 7 lagi dituntut kita baca pada setiap pagi selepas solat subuh sebelum naik matahari. Kalau kita baca satu-satunya 10, dia ada 10 zikir, akan jadi 100 lah zikir kita. 100 ini saya duk baca tiap-tiap pagi dalam masa 14 atau 15 minit saja. Kita baca satu-satunya 10, 10, 10, 10. Dia lebih kurang 14-15 minit saja, selesailah 100 zikir itu. Ini amalan yang dituntut kepada kita oleh Nabi. Kita beramal pada setiap pagi sebelum matahari naik. Saat ni kita baca 3. Baiklah tuan-tuan, hari ini kita akan baca di muka surat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ju'i wa khushunatil 'aishi wal iqtisari 'ala al-qalili minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairiha min huzuzin nafsi wa tarkis syahawat. Ini satu bab yang dipaparkan kepada kita oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu bab fadlil ju'. Nak menyatakan bahawa kelebihan kita berlapar, antara lapar dengan kenyang, dari sisi agama dan lebih afdal kita berlapar daripada kita berkenyang. Tapi dari segi kita, nafsu kita, keinginan kita nak kenyang daripada lapar. Tapi kata Imam Nawawi, fadlul ju' ada kelebihannya kita lapar. Sebab itu di antara amalan para awliya dan para rasul ialah berpuasa, sebab mereka suka berlapar. Khushunatil 'aish, hidup tidak mewah, itu kelebihannya. Dan iqtisar 'alal qalili fil ma'kul, kita makan sedikit, wal mashrub, minum sedikit,
wal malbus, pakai sedikit, wa ghairiha min huzuzin nafsi, dan lain-lain lagi daripada kehendak-kehendak nafsu kita. Wa tarkis syahwat, fadilat, kita tinggal benar-benar keinginan nafsu. Ini bab dia. Semua bab ini berlawanan dengan kehendak nafsu kita. Contoh, nak makan, nafsu kita nak bagi kenyang. Tapi dalam bab ni kata berlapar itu lebih baik daripada kenyang. Kadang-kadang kenyang ini menyebabkan orang itu dia terbangkut untuk mengingati Allah. Ini dia bab, dia akan bawa kepada kita beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dan isteri-isteri Nabi sampai 2-3 hari pun tak makan pun biasa. Bab kelebihan berlapar, kesusahan hidup memadai dengan sedikit dalam hal makan, minum, pakaian dan lain-lain daripada habuan-habuan nafsu, kehendak-kehendak nafsu, keinginan-keinginan nafsu, dan habuan-habuan nafsu badan, serta meninggalkan segala keinginan. Ini adalah satu kelebihan dari segi agama. Kata pengarang kita, makan, minum, pakaian dan lain-lain keperluan hidup adalah antara perkara asas yang diperlukan oleh setiap manusia. Islam tidak melarang seorang berusaha memenuhi keperluan-keperluan tersebut, malah dalam keadaan tertentu ia merupakan suatu kewajipan dan tanggungjawab. Tetapi ingat, sekiranya seseorang menghabiskan zaman hidupnya semata-mata untuk mencari kemewahan dunia dan memuaskan tuntutan hawa nafsunya, maka ia adalah dilarang sama sekali, kerana kemewahan sering membuat manusia lalai daripada mengingati Allah. Memang pun dalam Quran pun ada sebut cerita orang yang mewah. Dulu masa dia susah, dia bagus juga, tapi lepas dia mewah, dia jadi jahat. Akhirnya dia tolak, dan segala pertunjuk Allah dia tak terima. Tidak lain dan tidak bukan siapa? Qarun. Seorang insan yang kaya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya Allah suruh bumi hisap dia dengan segala kekayaan dia. Maka sampai sekarang orang kenal tasik Qarun di Mesir. Ada satu tasik tempat Qarun kena isap oleh bumi, dia jadi tasik. Ayak tasik tu masin macam ayak laut. Ini orang yang mewah sampai dia telah pun menjadi insan yang lupakan Allah, lupakan diri, lupakan akhirat, hanya mencari kemewahan dunia. Itu tak boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam menceritakan satu generasi. Dulu tok nenek dia orang baik-baik, kemudian mai anak cucu di belakang ni jadi orang yang sudah menyeleweng daripada apa yang telah pun diamalkan oleh tok nenek mereka. Ini Allah sebut. Mari kita baca ayat ni. Ayat 69, 59 dan 60. Fa khalafa
min ba'dihim khalfun fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ini Allah cerita satu generasi yang ikut hawa nafsu, mencari kemewahan dunia semata-mata, sedangkan tok nenek mereka dulu adalah orang-orang baik. Allah sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka mereka telah diganti, tok nenek mereka itu diganti oleh keturunan anak cucu. Lepas mereka diganti dengan keturunan mereka, anak cucu mereka. Anak cucu ni apa yang dia buat? Adha'us salah, tinggal semayang. Tok nenek dulu duduk semayang, mai tang anak cucu tinggal semayang. Wattaba'us syahawati, yang dia ikut adalah keinginan hawa nafsu dia. Semayang tinggal, amalan-amalan lain tinggal, yang dia ikut hawa nafsunya. Ini siapa? Anak cucu. Orang ni kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan bertemu dengan azab neraka. Pasal apa? Kewajipan semayang dah tinggal. Pasal apa? Ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia ikut dia ajak hala ke buat jahat sajalah. Sebab itu mereka akan dikenakan dengan azab neraka. Illa, kecuali man taba, sesiapa yang bertaubat. Dia memang hari itu dia melakukan dosa, tapi sekarang dia bertaubat dah. Dia balik semula kepada Allah. Wa amana, dan dia beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal dengan amal yang saleh. 3 ni. Pertama, dia bertaubat daripada dosa yang dia buat. Kedua, dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ketiga, dia melakukan amal-amal soleh. Amal-amal yang jahat dia tak buat dah. Orang ni fa ulaika yadkhulunal jannata, mereka ini akan masuk ke dalam syurga di akhirat kelak. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Mereka akan dibalas dengan syurga, tidak akan diinayai dan dizalimi sedikit pun. Pasal apa? Pasal mereka sudah bertaubat, mereka sudah beriman, dan mereka sudah mengamalkan amal yang saleh. Walaupun dulunya mereka sudah adha'us salah, tinggal semayang, wattaba'us syahawat, ikut hawa nafsu. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan semayang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Memang pula tuan-tuan, kalau ikut hawa nafsu ni buat maksiatlah. Hak duk buat taat ni, kalau ikut Allah, ikut Quran, ikut sunnah, ikut Nabi. Kalau ikut hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Allah sebut dah, sungguhnya hawa nafsu kita ini, dia duk suruh, ajak kita, kempen kita buat benda-benda jahat.
Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang, tak peduli dah sembahyang, serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Ini balasan dia. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Dia buat dosa tapi dia bertaubat dah sekarang dan beriman. Kedua, serta beramal soleh, tak buat dah maksiat. Maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahalanya sedikit pun, tidak dizalimi, tidak dikurang pahala sedikit pun. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Jadi orang yang buat dosa, yang tinggal semayang, yang ikut hawa nafsu, Allah memang buka lagi pintu taubat untuk dia. Allah tidak pernah tutup pintu taubat, kecuali kalau roh dia dah nak keluar. Tapi selagi dia masih sihat, Allah buka lagi pintu taubat untuk dia bertaubat, untuk dia beriman, untuk dia beramal soleh. Maka yang dahulunya dia menjadi, dan dahulunya dia adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi oleh sebab dia bertaubat, dia beriman dan dia beramal soleh, Allah tukar neraka itu kepada syurga untuk dia. Tuan-tuan, ini peluang yang Allah masih buka. Itu satu ayat Quran tadi dalam surah Maryam. Ni yang dalam surah Qasas juga. Mari kita baca. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu ladhu hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Ini cerita manusia yang kita sebut tadi, Qarun. Dia ini dulunya susah, dicerita ikut Nabi Musa, suruh Nabi Musa doa kat dia supaya Allah bagi dia senang. Nabi Musa pun doa lah bagi dia senang. Lepas senang tu, mula dengan Nabi Musa pun tak mau dah. Tinggal dah Nabi Musa. Dicerita dalam sirah, Nabi Musa nak pi ziarah dia, nak pi nasihat dia lah. Dah tengok dia ni dah mula dah menyeleweng dah. Dulu elok, masa susah dulu elok lah, nak menyeleweng, nak pi lah jumpa Qarun ni, nak nasihat supaya balik ke pangkal jalan. Dia dengar Nabi Musa nak pi ziarah dia, dia pun nak buat makan. Dalam sirah dia ada cerita, dia pun nak buat makan. Apabila dia buat nak makan, tangkap kambing nak sembelih, tangkap sekok, hak ni buntin, lepas balik. Tangkap sekok, hak ni jantan gemuk ni, tak boleh. Terang kambing banyak kaya tu,
sekok pun tak boleh sembelih nak jamu Nabi Musa. Akhirnya tangkap anjing hak korak sembelih nak jamu Nabi Musa. Cerita dalam sirah. Nabi Musa sampai, dia pun angkat. Ni Musa, sila makan. Letak hidangan anjing tadilah. Anjing hak duduk dalam mangkuk tu keng 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 keng. Musa kata habis dah. Hang sanggup nak jamu anjing kat aku no. Nabi Musa pun tak nasihat dah balik. Satu hari dia keluar dengan pakaiannya yang cukup cantik, naik kuda yang cukup mahal. Apabila dia keluar lalu ke depan orang ramai, pok-pok had duk gila ke dunia ni, duk tepuk tangan je. Ish, kita kalau boleh teratu tak kesyok. Ni cerita. Fa kharaja, Qarun dia keluar daripada rumah dia, ala qaumihi, dia lalu ke depan orang ramai, kaum-kaum dia. Fi zinatihi, dalam keadaan dia berpakaian cantik, kenderaan kuda yang mahal. Maka orang-orang, qala alladzina yuriduna alhayata ad-dunya, maka berkatalah mereka-mereka yang nak kemewahan dunia. Puak dunia ni kata apa? Tengok-tengok Qarun hebat begitu. Dia kata apa? Mereka ni kata apa? Ya laitalana, alangkah baiknya bagi kita, mislama utiya Qarun, kalau kita dapat bagaimana yang diberi kepada Qarun kekayaan tu. Duk telan ayak lok gak nak macam Qarun tu. Innahu, sungguhnya Qarun itu ladzu hazzin azim, dia jadi kaya, mempunyai kekayaan yang besar. Ni puak dunia ni, puak-puak yang ada ilmu akhirat kalangan umat Nabi Musa. Depa ni kata apa? Wa qala alladzina utul ilma, maka orang-orang yang diberi ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, depa ni kata balik kepada puak hak duk teringin nak jadi macam Qarun tadi ni. Depa kata apa ni? Puak ni kata ni. Puak Nabi Musa kata, wailakum, binasalah kamu. Sawabullahi khairun, balasan pahala dari Allah itu lebih baik daripada kekayaan Qarun yang hampa duk teringin tu. Puak ni jawab, cari balasan dari Allah, cari pahala dari Allah itu lebih baik daripada kekayaan Qarun yang kamu duk teringin tu. Sawabullahi khairun, balasan dari Allah itu lebih baik. Untuk siapa? Liman amana, kepada orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Ni puak hak baik ni nasihat puak hak duk teringin nak jadi macam Qarun tadi ni. Tu dia tuan-tuan. Ni berlaku zaman Nabi Musa 1000 tahun dulu. La pun banyak Qarun zaman la ni pun. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya pada saat itu. Pada masa itu dia berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan hidup dunia. Ni puak-puak yang nak hidup dunia ni, dia kata apa? Tengok Qarun keluar dengan pakaian yang cantik tu, dia kata, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun tu. Duk angan-angan nak tu. Sesungguhnya dia, Qarun itu, adalah seorang yang bernasib baik. Nasib baik bagi mereka ni kalau orang tu kaya, kalau orang tu mempunyai keduniaan yang hebat. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang bernasib baik, orang yang dijauhkan oleh Allah daripada neraka,
dan dimasukkan dalam syurga. Itulah hak nasib baik. Tapi depa ni dak. Habis itu angan-angan orang yang nak kepada keduniaan. Dia tengok Qarun, dia angan-angan nak jadi legutu. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu ni maknanya ilmu agama. Antara mereka, puak ni pula kata kepada puak tadi, dia berkata apa? Janganlah kamu berkata demikian, oi. Jangan duk kata kalau kita diberi macam Qarun adalah kan baik. Jangan duk kata lagu tu. Janganlah kamu berkata demikian. Puak-puak hak baik ni larang puak tadi ni. Pahala daripada Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak akan dapat menerima pahala demikian itu melainkan orang yang sabar. Itu dia cerita zaman Nabi Musa, Qarun. Ada orang yang teringin nak jadi macam dia. Saya lalu pergi tengok 2 kali lah tasik Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah bagi bumi hisap dia, tengah dia duduk syok-syok bumi hisap masuk dalam ni, segala kekayaan dia lepas dalam perut bumi semua. Dan jadi tasik Qarun. Saya tanya Tok Arab, tasik ni luih mana? Arab Mesir. Dia kata lebih kurang 120 km persegi. Tasik. Ayak, dia kata ayak masin macam ayak laut. Tu dia. Jom kita pergi tengok tasik Qarun. Naik bas daripada Kahirah pi tasik Qarun. Boleh tengok, kita lalu kat tepi tu nampak macam laut. Sampailah orang duk nama tasik Qarun, tasik Qarun. Ayat yang ketiga dalam surah At-Takasur, inna a'tayna. Apa Allah berfirman? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian daripada itu, latus'alunna, kamu semua akan ditanya. Bila ditanya ni? Di akhirat. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, hari akhirat, anin na'im, mengenai nikmat yang Allah bagi kepada kita masa kita hidup dunia ni. Akan ditanya di sana. An syabab, an umrihi fima afnah, akan ditanya. Nah, umur hang habis kat mana? Wa an syababihi fi ma ablah, masa muda hang dulu ni habis kat mana? Jawab. Kalau jawab umur saya habis, saya duduk mengaji, menuntut ilmu apa semua, okey. Masa muda saya habis kerana saya duduk ada buat ibadat, duduk cari rezeki, okey. Wa an malihi, soalan ketiga akan ditanya mengenai dengan harta kamu. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta ada 2 soalan. Kalau muda, tanya hampa habis kat mana masa muda hang. Umur, tanya hampa habis kat mana umur hang. Mai tang harta 2 soalan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hang boleh kok mana harta hang ni dan kok mana hang belanja. RM50 masuk poket, mai kok mana? Lepas tu keluar dari poket, hang belanja untuk apa? Jawab.
Banyak orang yang kalau masuk cara halal, terbit cara halal, alhamdulillah. Tapi ada masuk secara haram, terbit pun cara haram. Ada masuk cara halal, terbit cara halal, cara haram. Ada masuk secara haram, terbit cara halal pun ada. Semua tak terpakai. Hak pakai kalau masuk secara halal, terbit cara halal. Sebab itu soalan dia dua. Min aina iktasabahu, daripada mana kamu dapat duit kamu tu, wa fi ma anfaqahu, dan ke mana pula kamu belanja duit tu. Tu summa latus'alunnya, kemudian kamu semua akan ditanya, tetap akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, mengenai nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kamu. Itu ayat yang ketiga. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Dan ayat yang keempat dalam suratul Isra, Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumah. Ini dalam surat Al-Isra pula Allah cerita, man kana yuridul ajilah, sesiapa yang nak kepada kesenangan hidup, kemewahan hidup, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami akan segera berikan apa yang dia nak tu kepada orang yang kami kehendaki mengikut kehendak dia. Dia nak kesenangan dunia, kami akan bagi kat dia. Tapi ingat, summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami akan jadi untuk dia neraka jahannam, yaslaha, yang dia akan diazabkan ke dalamnya, mazmuman madhura, dalam keadaan mazmuman, hina, madhura, dan jauh daripada rahmat Allah. Pasal apa? Pasal kamu nak kesenangan dunia semata-mata. Kamu jadikan kesenangan dunia itu sebagai matlamat hidup kamu, kami bagi, kata Allah. Tapi ingat, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka kalau itu sahaja yang kamu nak. Allah, sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya di dalam dunia ini, dalam dunia, apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kami bagi. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam di akhirat kelak. A'udzubillah. Di dunia senang, tapi di akhirat neraka duk tunggu hang. Untuk apa neraka ni? Untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir daripada rahmat Allah. Neraka akan bakar dia dalam keadaan hina dan jauh daripada rahmat Allah. Kata Syekh kita, ayat-ayat yang berhubung dengan bab ini banyak lagi telah kita maklumi. Baik, sekarang dia bawa satu hadis, iaitu 117. Mari kita baca. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Allah, ni isteri-isteri Nabi cerita kat kita. Isteri-isteri Nabi ni orang yang hidup dengan Nabi, dalam rumah tangga Nabi. Di antaranya Sayyidina Aisyah cerita, dia kata apa? Kami isteri-isteri Nabi ini kebiasaannya kami tak pernah makan roti yang dibuat daripada gandum itu 2 hari berturut-turut, tak pernah. Ada sehari, esok tak ada. Lusa ada, tulat tak ada. Kata 2 hari berturut-turut, kami tak pernah makan roti 2 hari berturut-turut sehinggalah Rasulullah wafat. Maknanya kami tak pernah kenyang, tak pernah makan kenyang berturut-turut 2 hari dah. Kalau hari kenyang, esok memang lapar. Itu nak ceritanya bahawa begitulah hidup isteri-isteri Nabi dengan Nabi di dalam rumah tangga mereka. Kita lagu mana tuan-tuan? Kalau bini kita lagu ni mampu, dia boleh tiap nak nikah. Tapi kemarin makan, hari ni tak ada pula dah. Tapi isteri Nabi mereka mau hidup semacam tu. Sebab itulah yang menjadi pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Nabi balik-balik tanya Aisyah, hari ni kita nak makan apa? Balik pada sembahyang subuh masjid. Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada apa hari ni nak makan ya Rasulullah. Baik, kalau gitu Aisyah, mai kita niat puasa sunat. Niat puasa sunat lah, dah tak ada benda nak makan. Kalau orang perempuan kita, dia boleh tiap mampu, tahu balik nak tanya makan dia. Benda tak cari, balik mai nak tanya nak makan apa. Aisyah, Nabi tanya, dia kata tak ada Rasulullah, hari ni kita tak ada apa yang nak makan. Kalau begitu Aisyah, izan nasub, kalau begitu mai kita niat puasa. Allah. Wa fi riwayatin ma syaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal Madinah min ta'amil burri salasa layalin tiba'an hatta qubid. Ma syabi'a, tidak pernah kenyang, alu Muhammadin, isteri-isteri Nabi, munzu qadimal Madinah, sejak daripada Nabi datang sampai ke Madinah ni, tidak pernah kenyang, min ta'amin, daripada makanan burri, roti, salasa layalin tiba'an, 3 hari berturut-turut, tak pernah. Takat saya ingat ni, yang kita isteri-isteri Nabi ni kenyang 3 hari berturut-turut, tak pernah. Kenyang sehari lapar, 3 hari turut-turut, hatta qubid, sehingga Nabi wafat. Begitulah keadaan mereka. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk keluarga di sini isteri, tidak pernah kenyang dengan makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut, tak pernah. Keadaan ini berterusan sehingga baginda wafat. Di dalam riwayat lain menyebut, sejak datang ke Madinah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu isteri-isterinya
tidak pernah merasa kenyang dengan makanan roti gandum selama 3 malam berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Islam menggalakkan umatnya supaya bersabar menghadapi kesempitan hidup serta membiasakan diri dengan berlapar kerana ia boleh meningkatkan rasa taat kepada Allah. Memang pun manusia kalau kenyang dia lupa Allah, kalau lapar dia ingat Allah. Sebab itu dituntut kita berpuasa. Islam melarang umatnya daripada terlalu banyak makan. Sehari sampai 5 kali makan. Pagi pukul 7, 8 makan dah sekali. Sat lagi pukul 11 makan pula. Lepas tu pukul 1, 2 makan lagi. Kemudian pukul petang 4, 5 makan pula. Lepas tu 7, 8, 9 makan lagi. 5 kali sherry. Depa tu tak pernah kenyang berturut-turut. Islam melarang umatnya daripada terlalu banyak makan kerana ia menjadikan seorang itu malas beribadat betul pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dimaksudkan dengan keluarga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Katanya dalam hadis ini ialah isteri-isterinya dan khadam-khadamnya yang di bawah tanggungan nafkahnya. Itulah maksud dia dengan keturunan Nabi Muhammad itu. Kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi zuhud ni. Tidak terbatas kepada dirinya sahaja. Bukan Nabi saja yang zuhud, yang zahid, tapi malah ahli keluarganya juga turut berzuhud disebabkan keyakinan mereka bahawa dunia bukanlah tempat mengecap nikmat. Aduh, ni Seri Nabi perlu gitu juga. Tempat nikmat yang sebenar ialah akhirat. Kerana itu mereka sanggup bersabar atas kesusahan dan kelaparan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isteri-isteri Nabi. Patutlah mereka masuk syurga bersama Nabi pun. Duduk dalam syurga Nabi sebab mereka adalah dididik oleh Nabi dengan didikan yang cukup hebat. Dan mereka sanggup sabar hidup dengan Nabi dalam keadaan yang mereka rasa bahawa itu adalah suatu nikmat dalam hidup ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah saya rasa kita berhenti tentu dulu. Hadis 118 terlalu panjang, banyak huraian dia. Kita tahu pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Dan kita harap bahawa apa yang kita baca ini dapat menjadikan sebagai inspirasi kepada kita bahawa dalam hidup ini, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam hidup ini akan menjadikan kita insan yang lebih bersabar dan insan yang lebih mengharapkan dan insan yang lebih menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah jadi kesenangan hidup di dunia ini sebagai suatu matlamat hidup kita. Kita carilah kesenangan hidup di akhirat, bukan di dunia. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah.
dunia ini sebagai ladang untuk kita berladang untuk ke akhirat. Berladang di dunia, beramal di dunia, di akhirat kita dapat faedahnya. Sebab itu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah diri kamu hidup dunia ni macam kamu itu orang yang datang musafir, ataupun orang yang berdagang atau orang yang musafir. Jangan duduk dunia ni berasa lagu di sinilah tempat kita. Bukan. Kita orang Islam, dunia adalah tempat untuk kita beramal, cari ilmu, beramal saleh dan sebagainya. Akhirat adalah tempat untuk kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia beramal, balasan di akhirat. Balasan di akhirat tidak ada amalan, cuma ada balasan sahaja. Jadi rasa setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Doakan supaya Allah beri kepada kita kelapangan masa untuk kita membaca lagi hadis-hadis Nabi sebagaimana yang diceritakan kepada kita oleh isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, tentang apa yang berlaku di zaman mereka untuk menjadi contoh dan ikutan kepada kita di zaman serba mencabar ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, setakat itu dulu insya-Allah. Kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.